ujian orang tua adalah ujian buat kita. Membaca ni tadi, sahabat-sahabat muslimat walaupun sebagai penulis kena baca balik apa yang kita tulis tu. Rupa-rupanya sharing saya, sebab buku ni sebenarnya saya tulis lama dah, tapi disebabkan sibuk sebelum PKP, sibuk sangat-sangat tak terbit-terbit. Sampailah ketika saya nak terbitkan buku ni, mak saya dah meninggal dunia. Maka untuk bab ini saya selitkan yang baru, ujian orang tua adalah ujian buat kita. So bila kita baca balik, Allah, rasa macam tak sanggup pula nak mengajar petang ni. Kan, rasa macam tak sanggup pula nak mengajar petang ni, sebab apa yang kita nak kongsikan ni adalah kisah benar berlaku. Okey, kita keluarkan angan-angan ke Firdausi. Selama ni kita buat secara FB Live. Okey, angan-angan ke Firdausi, muka surat 45. Bagi yang tak ada buku, Jajah dia bawa dekat belakang tu. Baik, Alhamdulillah, mari sama-sama insya-Allah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama di petang hari Khamis. Hari Khamis kan? Malam ni malam Jumaat. Sampai lupa hari dah kita. Masya-Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kitab, pada buku tulisan Ustazah sendiri, itulah dia angan-angan ke Firdausi. Ini keputusan Muslimat Masjid Al-Mu'minun ketika kita menamatkan kitab 50 ciri-ciri orang munafik untuk kita bedah buku. Kalau bedah tu memang kena teliti lah. Dia tak sama macam kita buat daurah, kadang-kadang 2 hari lepas tu habis, tapi tak dapat kita mendetailinya kan. Jadi alhamdulillah kita dah tekuni dia secara dalam talian. Sekarang baru kita sambung secara berdepan sampai kepada muka surat 45. Saya fokuskan kepada ujian orang tua adalah ujian buat kita. Membaca ni tadi, sahabat-sahabat muslimat walaupun sebagai penulis kena baca balik apa yang kita tulis tu. Rupa-rupanya sharing saya, sebab buku ni sebenarnya saya tulis lama dah, tapi disebabkan sibuk sebelum PKP, sibuk sangat-sangat tak terbit-terbit. Sampailah ketika saya nak terbitkan buku ni, mak saya dah meninggal dunia. Maka untuk bab ini saya selitkan yang baru, ujian orang tua adalah ujian buat kita. So bila kita baca balik, Allah, rasa macam tak sanggup pula nak mengajar petang ni. Kan, rasa macam tak sanggup pula nak mengajar petang ni, sebab apa yang kita nak kongsikan ni adalah kisah benar berlaku. Hari ni dia berlaku kepada orang A, besok mungkin berlaku kepada orang B. Hari ni berlaku kepada orang lain, besok lusa mungkin berlaku kepada kita. Dan bukan kebetulan malam ni pula saya live di TV Al-Hijrah, rancangan dengar. Tajuknya tu macam sangat-sangat mensyahdukan keadaan lah. Sebab apa? Sebab
berpisah di usia emas. Okay, jadi seorang respondennya lelaki, ayah-ayah kita, tetapi gagal dalam rumah tangga, masih mempertahankan kerana anak-anak sebagainya, sayangkan isteri ketika itu, tapi dah tak boleh lagi dibendung, memilih berpisah di usia warga emas. Okay, itu semua masalah untuk ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, dan peratus dia semakin membimbangkan. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Jadi kita sebagai anak-anak ni, semua kita ada ibu dan ayah. Setiap lelaki dan perempuan belum tentu lagi beranak, tetapi pasti dia mempunyai ibu dan ayah. Betul kan? Jadi ibu dan ayah kita tu hubungan dengan kita macam mana? Sebab tu untuk pelajaran yang lepas, kalau kita ingat, masa tu masih lagi dalam live FB, Ustazah bagi satu pesan dalam muka surat 44, yang mana pesan Ustazah ni saya sengajalah nukilkan daripada pengalaman kita semua. Gembirakan ibu bapamu saat mereka masih ada di atas tanah. Okay, gembirakan mereka walaupun saat kau sedang dalam kesusahan, hatta tertanah. Tertanah ni saya rasa deep sangat bahasanya Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Okay, tertanah ni sampai kita dah tak ada apa-apa lah. Sampai kita dah tak ada apa-apa. Akhirnya kebiasaannya orang macam ni, walau macam mana derhaka dia dengan ibu dan ayah dia, akhirnya dia akan cari mak ayah juga. Macam mana dulu sayang isteri sebagai, ada tempat berpaut sebagai, tapi nanti tempat mengadunya balik kepada maknya. Itu biasa manusia. Okay, jadi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kelak saat mereka telah berada di dalam tanah, ibu dan ayah kita telah berada di dalam tanah, usah kau meronta dan melatah. Kan ini bahasa yang Ustazah tulis pada muka surat 44. Kau tidak lagi boleh berkongsi gembira dengannya kecuali doa-doamu sebagai hadiah. Okay, semoga hadiah ini diperpanjangkan oleh Allah, sebab ini jaminan Allah, tak putus hubungan seorang anak dengan ibu dan ayahnya. Okay, jadi hari ini sama-sama kita tepuk dada, tanya iman, bagaimana kita merasakan jambatan, yakni hubungan kita dengan ibu dan ayah untuk menjadi hamba Allah yang beriman. Sebab di sana ada ramai kisah. Ya, ada ramai kisah. Kalau kata Ustazah, ramainya asatizah suruh kita buat baik dengan ibu dan ayah. Tapi macam mana mak ayah yang tak baik dengan kita? Macam itulah kita, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Kita akan penat kalau kita bicara tentang kenapa orang tu tak buat baik dengan kita, kenapa kita je kena buat baik dengan dia. Okay, sebab jawapannya perintah Allah. Untuk mentaati ibu dan ayah, jawapannya adalah perintah Allah. Kita tak boleh sama sekali mengatakan kenapa mesti taat. Bapak saya tu dulu tak taatkan Allah pun. Bapak saya tu dulu kan memang kenapa saya derhaka dengan dia, dia yang buat saya derhaka dengannya. Banyak kan orang datang bertemu dengan Ustazah bercakap demikian. Jawapannya kerana itu perintah Allah. Jadi bila sampai ke satu tahap, apa pun yang kita sebagai anak lalui, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita melihat biasanya usia macam Ustazah lah, awal 40-an, hujung 30-an, dia dah mula dah tengok maknya semakin uzur, ayahnya semakin uzur, dah mula dah menyusun jadual untuk perubatan ibu dan ayah, membawa ibu dan ayah ke hospital. Anak kadang-kadang 5 orang, 7 orang, 10 orang hatta tak boleh buat jadual untuk rawatan ibu dan ayah. Tak boleh menghantar ke hospital. Okay? Anak jenis macam mana kita ini, sedangkan dulu sakit pening kita, apa pun kesusahan kita, semuanya kita bersandar kepada ibu dan ayah kita. Okay? Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, maka saya terkenanglah tajuk ini ketika saya menuliskan kembali. Ketika saya hampir menamatkan penulisan buku ini, saya diuji dengan Allah. Acap kali saya terkenang-kenang kalimah yang sering saya ulang sebutkan, berdamai dengan takdir. Selalu saya sebut kalimah ni, berdamai dengan takdir. Kita sebut pun rasa macam lapang dada. Tapi rupa-rupanya kita sendiri yang diuji dengan Allah. Mendepani ibu yang tiba-tiba kena angin ahmar. Ketika itu lumpuh separuh badan bahagian kanan. Tidak lama penglihatannya tiba-tiba gelap. Doktor kata tidak mungkin boleh dipulihkan. Ini kisah benar sahabat-sahabat dirahmati Allah, pada tahun 2019. Ia bukan doktor kata tidak mungkin mata itu boleh dipulihkan kerana ia bukan masalah kerosakan mata,
tetapi masalah saraf. Doktor bagi tahu otak mak ketika itu tidak boleh mentafsirkan objek yang mak lihat. Mata nampak macam cerah elok, tapi rupa-rupanya mata mak tak boleh tafsir apa benda. Pada dia nampak gelap semua. Allah sebenarnya ujian Allah untuk mak ini adalah ujian Allah untuk kami anak-anak mak. Kami redha ketika itu. Okay, saya tak boleh lupa satu persatu peristiwa itu. Kemudian sahabat-sahabat menghadap mak yang seperti ini dari hari ke hari menambah-nambahkan insaf di hati. Sebab apa? Ketika dibawa ke hospital itu, kami bergilir lah. Saya 5 beradik yang berbaki. Asalnya 7. Tinggal 5. Jadi 5 ni 3 lelaki, 2 perempuan. Saya perempuan dengan yang bongsu. Perempuan ni dapat 1 lelaki, 2 lelaki, 3 lelaki. 4 baru dapat saya perempuan. Jadi perempuan sulung saya, yang perempuan bongsu adik saya perempuan. Yang perempuan ni lah muslimat dirahmati Allah. Kalau siang adik saya tu, sebab adik kerja dengan saya juga mengajar di Darul Fawaz, jadi tak payah pergi mengajar, jaga mak. Sebab kenapa kami tugaskan adik bongsu ni, dia lebih arif lah bab-bab nak bercakap dengan doktor, misi, nama-nama ubat semua. Entah dia lebih nak jadi doktor tak jadi kot. Jadi dia lebih terror lah. Kalau Ustazah Zai duduk kat situ memang blur, sungguh tak faham. Jadi bila doktor datang semua nak bercakap tu memang bagi dia. Tak apalah, tak kerja tak apa, yang penting jaga mak siang. Okey, bila asar petang dia balik, anak-anak suami pun nak balik ke rumah, maka ustazah diizinkan oleh ustaz daripada asar sampailah ke subuh besok. Subuh besok adik tu pula datang siang. Jadi saya mengajar siang, lepas asar pergi hospital. Masya-Allah, itulah yang kita lalui, dan bila kita melalui, sahabat-sahabat rasa macam seronok, puas. Okey, tapi puas yang macam mana sebenarnya? Okey, menghadap mak yang seperti ini dari hari ke hari menambah-nambah insaf di hati. Kita tengok belajar sesuatu daripada ada mata, akhirnya tak ada mata. Kan daripada boleh solat, akhirnya susah nak solat. Sedangkan ketika hayatnya kita tahu dia seorang yang menjaga solat. Bayangkan resahnya hatinya kalau dia tak boleh solat. Macam tu. Jadi kita boleh plan. Kita kata nanti bila dah tua aku nak solat sungguh-sungguh. Dah balik buat haji, dah pencen nak solat sungguh-sungguh. Kita tak pernah tahu penghujung kehidupan kita macam mana. Kita tak tahu pengakhiran. Sementara Allah beri ruang, beri peluang, kita buat sungguh-sungguh sebab kita tak pernah tahu. Dan saya tak pernah menjangka mak saya yang dulunya segagah itu Allah berikan stroke macam tu. Sebab mak seorang yang sehat, kuat. Kalau daripada rumah tu berjalan kaki je pergi Pasar Keramat. Orang duk tegur-tegur kan. Bukan reti bawa kereta ke apa, jalan kaki elok. Maknanya sehat walafiat, banyak exercise. Tapi Allah uji di penghujung akhir hayatnya macam tu. Jadi muslimat, kita nampak satu persatu Allah ambil nikmat yang Allah pinjamkan. Semuanya pinjaman dari Allah. Hatta mata yang melekat di wajah kita, sepasang tangan dan kaki yang sebelum ini gah berjalan dan melakukan pelbagai kerja. Itu satu persatu saya tulis. Jadi hari ini jom kita muhasabah. Bawa masuk ke dalam diri kita. Siapa kita yang sebenarnya dan bagaimana pengakhiran tak ada siapa pun yang tahu. Okay, bayangkan sengsaranya jiwa saat ini apabila terkenang saat nikmat itu kita gunakan ke jalan maksiat. Ketika kita dah sakit, kita terbaring, kita dah tak larat nak buat apa, bayangkan saat itu kita tergambar-gambar. Aku nak bertaubat ya Allah, sakit ni kalau bawa nyawa macam mana ya Allah. Sebab itu muslimat, bila doktor mengesahkan nikmat itu sudah tidak akan kembali sihat, saya tak ada cara ke doktor macam mana nak bagi mata mak saya melihat semula. Kan? Tapi memang doktor kata tak ada cara. Okay, tak ada cara dah. Sebab apa? Sebab memang masalah saraf, orang kencing manis lama kan. Pasti hati menjerit penuh penyesalan. Masih boleh untuk bertaubat. Dalam keadaan mata tak nampak tu, akal masih ada. Sebenarnya Allah beri lagi ruang, peluang. Masih boleh untuk bertaubat. Namun lengkapkah istilah taubat bila kita tidak mampu lagi menggunakan segala nikmat ke jalan yang penuh manfaat? Kan kita dah bermaksiat sepanjang kita sehat tu. Kemudian Allah uji kita dengan keadaan tidak sehat. Dan saat itu orang datang, kita minta doakanlah aku sembuh. Dan kita berdoa sembuhkan aku, sihatkan aku ya Allah sebab aku nak beribadah. Ternyata lebih-lebih lagi bila doktor kata tak ada harapan untuk mata melihat lagi. Kalau kaki boleh berjalan pun dengan fizio dan sebagainya tak boleh berlari macam dulu. Jadi macam mana kita nak kata lepas ni aku nak makin gah lagi ya Allah. Saat itulah
jeritan batin kita, kalau boleh aku pusingkan masa, ya Allah aku nak muda kembali, muda tu aku nak gunakan untuk beribadah semata-mata. Kebanyakannya akan merasa penyesalan macam tu. Sebab kita tahu sahabat-sahabat kita tak cukup bekal untuk kita bawa balik bertemu dengan Allah, andai sihat itu tidak menyembuhkan kita. Sebab itu kita masa tu sanggup berhabis segala. Kalau ada banglo jual, kalau boleh kembalikan penglihatan saya balik. Kalau ada apa saja gadaikan, jual, tak apalah habis harta pun asalkan saya sihat. Ternyata selepas nikmat iman, apakah nikmat yang paling nikmat bagi kita? Itulah nikmat sihat. Okay, jadi selepas iman kita minta sihat. Apa gunanya keimanan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita sebutkan kita tidak menghargai nikmat sihat kita ni. Sebab sihat ni sepatutnya digunakan untuk beribadah. Tak selamanya kita akan diberi sihat oleh Allah. Alangkah menyesalnya yang saat sihat menggunakan nikmat ke jalan maksiat. Itu saya tulis kat situ. Sebab itu saat bersembang-sembang dengan mak waktu sakitnya, saya selalu mengajak mak bersyukur. Dalam sakit tu syukur mak, syukur. Kenapa mata mak dah tak boleh melihat? Memang kita pun sedih, tapi orang kata kontrol ayu lah, tunjuk macho depan mak kan? Kan sebab muslimat dirahmati Allah, kita nak bercakap dengan dia. Ini tanda kasih sayang Allah. Mak dah penat khidmat selama ni. Sebagai suri rumah, tak pernah bekerja di luar rumah kan? Itulah suami yang dia pandang, yang dia khidmat. Itulah anak cucu yang melekat pada dia. Sahabat-sahabat, mak tengok sendiri kan depan mata mak, anak-anak membesar, menghadiahkan cucu insya-Allah yang soleh-solehah. Ya, mak nampak, mak puas dah. Puas dah tu kan, alhamdulillah, syukur. Ada orang daripada dapat anak pertama mata tak boleh melihat dah. Ada orang daripada lahir tak boleh melihat. Ada orang dapat cucu dah tak boleh nampak dah, matanya dah buta. Mak masih dapat tengok, alhamdulillah, syukur. Ya mak, syukur. Nampakkan apa sahaja kebaikan yang dia boleh berfikir tentang nikmat Allah. Jangan saat tu macam mana mak lepas ni, mak dah lah buta, macam mana saya dah lah kerja, ambil pembantu bukan pandai jaga, mak tak nampak ni. Jangan tunjukkan resah pada dia. Tunjukkan macam mana mak nak nampak kebaikan-kebaikan. Okay, barulah insya-Allah walaupun matanya tak nampak, di bibirnya ada senyuman. Betul juga kan, dulu kau kecil-kecil macam ni kan, cucu mak ingat lagi, sekarang macam mana, montel lagi dia. Macam tu kan. Dia nampak masa dia sihat tu. Dia tidak ada menjadi manusia yang kufur. Sepanjang hayatnya dikorbankan untuk memberi manfaat kepada keluarga, khususnya anak-anak. Mata mak telah puas melihat yang baik-baik. Cakap kat dia, mak dah puas dah tengok yang baik-baik. Sihat dulu berkejaran, berlari pergi masjid, tolong orang-orang buat kerja dekat masjid. Okey dah tu, alhamdulillah. Kan? Jadi kita sebut sekarang ni Allah nak bagi mak rehat. Banyakkan istighfar, sudah. Tiba waktu solat, kami wudukkan mak solat atas pembaringan ni saja. Jadi dia rasa bahagia, dia rasa seronok. Bila dia dengar azan dekat masjid, muslimat dirahmati Allah, kita sebut. Mengalir air mata dia kadang-kadang. Mak tak boleh dah nak pergi masjid macam dulu. Ustazah sebut dekat dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak apa, tak boleh pergi masjid pun, mak sembahyang atas katil. Mak terkenang je suasana mak pergi masjid dulu. Mak terkenang je suasana ilmu yang mak datang dulu. Mak tahu tak baiknya Allah tu. Sebab masa mak sihat dulu mak buat, mak dirahmati Allah. Sekarang walaupun mak tak berjalan kaki ke masjid, mak sembahyang atas pembaringan, Allah beri pahala macam mak sembahyang jemaah dulu. Faham tak muslimat? Ini bukan Ustazah Zai cakap. Nabi SAW bagi tahu. Sebab tu masa kita muda, masa kita sihat, buat amal solehat. Nanti akan tiba saat kita tak sihat, kita hanya bersolat menggunakan kerusi. Ibu-ibu puas tak sembahyang atas kerusi? Cuba tanya seorang-seorang, tak puas. Ada yang berbaring solat, tolonglah duit-duit mak dalam bank tu, kalau korang anak-anak mak tak nak jaga mak, tolong bayarkan pembantu untuk buatkan mak berwuduk je. Mak tak nak tinggal solat. Sampai ke tahap macam tu. Tapi dulu ketika kita boleh berlari, di mana kita? Kita sibuk dengan hal dunia kita. Sahabat-sahabat kita tak boleh patah balik, muslimat dirahmati Allah. Jadi saat kita terbaring di atas pembaringan, syukur. Betul, syukur dulu mak dapat. Sebab itu saya sebut dengan adik-beradik, saya sebut dalam kuliah-kuliah saya nampak dengan mata sendiri masa mak sihat, memang mak beramal solehat. Bayangkan kalau situasi yang kita duduk di tempat mak saya tu, masa sihat dulu dia tak berbuat, penyesalannya tu luar biasa. Ya Allah, aku nak claim pahala yang mana? Ya Allah, aku kata kalau aku sihat, aku nak beribadah. Tapi doktor dah cakap macam tak ada harapan. Aku boleh usaha lagi, boleh istighfar.
Tapi tak sama dengan orang yang menggunakan kudratnya untuk beribadah. Masya Allah. Jadi penyesalan itu jauh luar biasa dan syaitan lebih mudah untuk masuk. Kalau kau sembahyang sekarang ni pun sembahyang tak sempurna atas katil. Selama ni kau sihat, Allah suruh sembahyang, kau tak sembahyang. Jadi bayangkan anak-anak kita sendiri kan, kalau buat salah, buat salah takut dengan bapak dia. Kita makin lagi, itulah tunggu bapak kau marah sekejap lagi. Kan mak dah cakap jangan buat. Dia lagi rasa takut, rasa macam sahabat-sahabat dirahmati Allah bersalah tu luar biasa. Kan? Jadi kita sebagai mak, lain kali jangan buat lagi. Mak dah tak tahu dah nak defend macam mana lagi. Ni kalau ayah tahu macam mana. Kan tolonglah, inilah yang terakhir. Mak tahu kamu orang baik. Itu lebih membugarkan hati dia. Itu lebih dia berazam, aku takkan buat ni, nasib baiklah mak aku tolong ni. Lepas ni kalau mak tak tolong macam mana lagi dah. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita akan merasai suasana macam tu. Sebab tu itu yang paling terkesan di hati saya. Macam mana ya Allah, jangan tunggu tua baru aku nak buat kebaikan ni. Sekarang ni kita kena buat. Sekarang ni kena buat. Untungnya kalau jadi macam mak dia teringat, saya ada alasan. Mak dulu masa sihat mak buat. Sekarang mak teringat, solat seadanya pun Allah bagi macam pahala orang berjemaah. Macam orang yang bermukim, kita just stay at home hari tu kan, sahabat-sahabat muslimat. Ada tak dalam just stay at home ada peluang bersolat duha, kita tinggal. Kita tak penat sangat dalam just stay at home. Contoh, kalau ibu-ibu muda lagi penat lah sebab anak-anak semua jap pakai topi cikgu, jap pakai topi makcik kantin segala kan. Kalau ibu-ibu pencen, muslimat dirahmati Allah sampai, aduh dah bosan dah ustazah, selalu waktu ni kat masjid, ni duduk rumah saja. Jadi dalam bosan-bosan tu banyak rehat, jap baring, dengar tengok Google Meet pun baring kan. Macam tu kan kita masa just stay at home hari tu. Kan jadi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, malam tu pun masih ada alasan. Ngantuk lah ustazah, tak larat nak bangun qiyamul lail. Kata tak ada benda nak buat siang hari. Tapi malam tak bangun juga qiyamul lail. Sekarang baru berapa minggu, belum berbulan-bulan lagi kita dah boleh ke sana sini, dah ada dah orang rindu. Kalaulah duduk di rumah macam dulu, rasanya saya boleh buat solat duha. Bohong. Setahun setengah dah Allah dudukkan kita kat rumah. Tapi kita tak juga solat duha. Kita tak juga singkatkan masa tidur kita untuk beribadah malam. Kita tak banyakkan juga baca Al-Quran. Berapa kali peluang Allah nak beri kepada kita, muslimat dirahmati Allah. Jadi perkara macam ni, Allah dah cerita dah dalam Quran betapa banyaknya kaum yang terdahulu tanpa Allah beri peluang, Allah hapuskan. Tak bersisa pun mereka. Kita ni sebab syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah, kekasih Allah. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pandang sungguh-sungguh, Allah kesian kat kita, Allah beri peluang dan ruang berkali-kali. Jadi jangan sampai kita dah tua, sahabat-sahabat muslimat, masih lagi tidak mau taat kepada Allah, bahkan masih bermaksiat kepada Allah. Sebab tu bila kita bermusafir, suami kita nak cepat, abang kena sampai dekat tempat ni sekian-sekian. Kenapa duk tanya je bila nak berhenti ni? Contoh suami tanya gitu. Taklah bang, tak sedar hati, patut waktu ni dah duha dah, tapi sebab abang nak cepat, tak apalah, teruskan je lah perjalanan. Teringat je, tapi kita tak sempat buat, muslimat. Rupa-rupanya kata Nabi SAW, kita dipandang dalam musafir itu dapat 2 pahala. Satu, orang bermusafir dengan niat kebaikan. Yang kedua, muslimat dirahmati Allah, tengah bermusafir, ingat kalau kat rumah ni boleh solat duha. Tapi sebab kita nak cepat, ada urusan tapi terhalang. Benda tersunat. Bukan kita tak solat subuh, bukan tak solat zuhur, asar. Tapi kita terniat, kalau kita paksa juga suami ni, akhirnya lambat pula dia pergi meeting nanti ni. Rupa-rupanya kita dapat juga pahala bersolat duha walaupun kita hanya teringat. Sebab kalau kita bermukim, kita duduk di tempat tinggal kita, sahabat-sahabat, kita tak tinggal benda tu. Jadi bila kita bermusafir, kita tak dapat buat, Nabi kata dipandang macam orang berbuat. Sama macam ketika orang sakit. Kan sakit teringat, jangan tak sembahyang. Ni sakit sikit kita tak sembahyang. Kalau terpaksa merangkak pergi bilik air, kita solatlah sempurnanya. Jangan kita baca surah panjang-panjang pula, demam kita. Kita baca Fatihah cukup dah. Tetapi dipandang oleh Allah macam orang yang dapat pahala berjemaah. Kerana apa? Kerana sehat dulu digunakan manfaat itu. Masya Allah. Jadi perkara macam ni, muslimat dirahmati Allah, mengajar kita untuk bermuhasabah. Siapa aku sebenarnya di sisi Allah? Saat kita dah tak boleh patah balik ke belakang, apa peluang yang ada ni? Sebab tu semalam di Masjid Al-Falah pun saya sebutkan, muslimat dirahmati Allah, kita bukan berjalan ke belakang.
Kita berjalan ke depan. Belakang tu adalah dunia yang kita tinggalkan. Depan kita tu adalah akhirat. Dan pasti kita akan menemui kematian untuk bertemu dengan alam akhirat. Kita pasti mati untuk kita bertemu dengan Allah. Jadi tak ada siapa yang boleh lari daripada mati itu. Okay? Hari ini dengan badan yang tak mampu bergerak, Allah hendak mengangkat darjat kita sekeluarga jika terus sabar dan redha. Ini maksud saya tulis dalam bab ini. Kan ujian tu bagi mak ayah kita, nampak mereka uzur, nampak mereka sakit, kena ulang-alik hospital, tapi bukan ujian untuk mak saja sebenarnya, tapi adalah ujian untuk anak-anaknya. Ujian untuk kita. Kita sebut benda ni. Saya sebut dalam family group, sahabat-sahabat, ini ujian untuk kita anak-anak mak. Sebab itu lagi sakit mak ayah, kadang perasan tak ada yang makin rapat hubungan adik-beradik. Tapi ada yang makin diuji sakit, orang tuanya makin jauh, makin salah menyalahkan. Semua kita ustazah anak perempuan. Bukankah dalam Islam anak lelaki yang kena jaga? Dahlah kita yang jaga, lepas tu abang tak tanya pula, pampers, ubat mak semua tak tanya. Sahabat-sahabat akhirnya makin jauh, makin salah menyalahkan. Kenapa berlaku perkara macam ni? Sebab dia tak nampak ujian mak ayah tu adalah ujian untuk kita juga. Okay? Hamba yang redha dengan ujian Allah adalah hamba yang dimuliakan Allah. Redha dengan ujian Allah adalah hamba yang dimuliakan Allah. Mak diuji sakit, dengan redha mak, Nabi SAW memberitahu dalam satu hadis bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang menggugurkan dosa-dosa orang yang sakit. Sahabat-sahabat muslimat, bila kita berziarah akan orang sakit, jangan cerita benda-benda yang merisaukan pada dia. Macam mana hari tu buat operation? Itulah macam ni jugalah, tak ada ni pun. Samalah jiran saya dulu macam tu. Lepas 3 hari jalan terus. Kan sahabat-sahabat, kawan tu kau keluar sekarang. Kan? Jenuh kita kan. Kita sebutlah dekat dia, insya-Allah paling kurang sahabat-sahabat dirahmati Allah, sakit ni apa kata Nabi? Sedang digugurkan dosa-dosanya, Masya Allah. Mungkin kita i'tikaf lama dekat Masjid Al-Mu'minun, Ramadan tak balik rumah, i'tikaf 10 malam akhir contoh. Belum tentu lagi dipandang Allah, belum tentu lagi diterima Allah. Sahabat-sahabat kita tak tahu penyakit-penyakit hati yang ada di dalam ni. Tapi dengan ujian macam ni, kita redha Allah sedang gugurkan satu persatu dosa-dosa kita. Itulah cara saya selalu memujuk mak. Bagi dia seronok sikit. Lah, mak ni banyak dosa. Kalau tak sakit mungkinlah mak lupa nak beristighfar pada Allah. Jadi dia mengiyakan bila betul cara pujuk kita. Okay? Semoga bila bertemu Allah kelak, mak menjadi hambanya yang dijemput masuk ke dalam syurga kerana telah habis gugur segala dosa asbab mak redha dengan ujian sakit ini. Jadi sahabat-sahabat tak perlu kita berada di atas pembaringan. Kadang-kadang kita diuji dengan pelbagai. Sekarang ni guru kepada Muslimat Masjid Al-Mu'minun juga, Ustazah Nuruzana Natiyah, kan positif COVID bersama dengan suami, Muslimat dirahmati Allah. Sekarang kita risaukan bayinya, anak-anak kecilnya, Masya Allah. Juga Ustazah Ainun Mardiyah belum sembuh. Ustazah Nazirah Alhamdulillah sembuh dah. Kita punya Al-Fadhil Ustaz Sabran Jamil pun baru positif COVID. Ustaz Farhan kita pun belum sembuh rasanya. Kan mereka ini perlu sihat untuk membantu ummah. Okay, jadi sahabat-sahabat muslimat, dengan keberkatan majlis ilmu ni kita doakan. Sebab kalau kita tanya mereka kena kat mana Ustazah? Kan boleh tak kita nak cakap Ustazah Zai tu ke sana sini juga, tak ada pun kena. Allahu Akbar. Duduk kat rumah saja orang boleh datang telefon tanya kita kena kat mana. Hang bukan keluar rumah pun. Menambahkan stres kawan tu, menambahkan sakit dia. Terimalah qaddarallah, ini takdirnya Allah. Sebab semua orang berdoa minta dijauhkan daripada wabak. Semua orang dah patuh SOP. Semua orang tak nak dijangkiti. Tapi kenapa Allah singgahkan pada kita? Ada sebab. Kalau ini boleh menggugurkan dosa-dosaku, ya Allah ajarkan aku redha. Selalu sebut pada hati yang diuji dengan kesakitan. Okay? Sahabat-sahabat muslimat. Jadi kita bantulah mereka dengan doa insya-Allah. Okay? Dan seisi keluarga, khususnya anak-anak mak yang bersusah payah mengambil peluang menjaga mak dengan baik, turut diberi kebaikan oleh Allah. So dengan kalangan adik-beradik kita cakap, mungkinlah tiap-tiap bulan kita bagi duit, tapi tak baik di sisi Allah tu. Ada rasa aku seorang je bagi duit dalam 5 beradik ni. Contoh,
Kita takut kebaikan kita tu terbatal. Jadi muslimat, Allah nak bagi kita ni ada satu benda yang kita buat untuk orang tua kita yang boleh membuka syurganya Allah. Allah sakitkan mak ayah kita. So dalam 5 beradik tu Allah nak tengok siapa yang paling ikhlas pun Allah pandang. Maka kalau ini boleh menggugurkan dosa-dosa kita, ambil peluang. Sampai ada orang sanggup berhenti kerja. Sampai ada orang sanggup ketepikan peluang-peluang. Sahabat-sahabat, mak saya tengah stroke dulu, saya punyalah meratap kalau boleh bersujud depan dia. Mak kena bawa jemaah ni pergi Mekah, raya dekat sana, akhir Ramadan, macam mana mak? Tak payah nak sibuk-sibuk, mak sihat kat sini, ada adik-beradik lain jaga. Tu tanggungjawab engkau, pergilah, buatlah yang terbaik. Kalau Allah kata kita jumpa, nanti jumpalah. Tapi kalau Allah kata tak jumpa, engkau duduk jaga sebelah mak, pegang tangan mak pun tengok-tengok mak meninggal dah. Tak jumpa juga. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Maksudnya lapang dada orang tua. Sebab dia tahu walaupun jauh hatinya bersama. Jadi kita pun boleh laksanakan kerja kita dengan tenang. Okay, jangan kita jadi ibu dan ayah muslimat dirahmati Allah, kita rasa takut nak mati. Kalau mak mati seorang-seorang, nanti anak mak tak pegang tangan mak, tak ajar mak mengucap syahadah, macam mana? Sebenarnya atas kita. Kita kuat, kita buat persiapan, kita tahu saat kematian tu boleh menjengah tiba-tiba. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, bukan kerana anak kita teman atau tidak. Bukan kerana doktor yang kita bayar mahal-mahal, bukan. Tapi kerana iman dan ketakwaan kita. Sebab tu semua kita ada peranan macam ni. Ada rasa untuk kalau aku mati nanti macam mana ya Allah. Sebab tu bila COVID ada ibu-ibu pengajian muslimat yang kita tak jumpa, bila mereka kata Ustazah Hacik ni sorang-sorang je kat rumah Ustazah. Apa cara pujuk Ustazah Zaid? Tak apa cik, bagusnya Allah beri dekat Acik. Nanti mati sorang-sorang juga kan cik? Kan ini adalah latih tubi yang Allah beri. Ulama Ustazah terasa. Betul? Latih tubi yang Allah beri sahabat-sahabat. Akhirnya sorang-sorang. Kita takut muslimat dirahmati Allah, takut biasa beramai-ramai. Saat matinya kita ditinggalkan. Saat itu kita rasa macam Allahu Akbar. Kenapa masa aku sihat orang datang keliling aku, tapi masa aku sakit seorang pun tak datang ziarah. Sebab tu di sana ada bahasa kan, kita nak kenal sahabat-sahabat kita yang soleh-solehah, yang baik-baik. Saat kita susah dia datang tak cari kita. Dia hulurkan tak bantuan. Ada jenis kawan sahabat-sahabat bila kita senang dia berkeliling kita, macam-macam yang dia tumpang. Tapi bila kita sedih, bila kita susah, seorang tanya khabar pun tidak. Tak payah pergi nanti kena jangkit COVID dengan dia. Bukan suruh pergi sebab kita tahu SOP. Tapi sekali 2 minggu kawan tu sakit, telefon tanya khabar pun tidak. WhatsApp pun tidak. Sangkut makanan kat pagar pun tidak. Hantar vitamin yang sihat-sihat dan bagus pun tidak. Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat. COVID ni sangat mengajar. Saya sendiri mengambil pengalaman itu, Masya Allah kan. Berapa ramai sampai bendahari surau kami kembali ke rahmatullah asbab COVID. Okay, adik-beradik, keluarga sebelah bapak, sepupu, sepapat, pak-pak penakan sebelah bapak saya 16 orang meninggal asbab COVID. Tak berjumpa. Tapi muslimat dirahmati Allah, besar hikmah kalau kita nampak. Satu persatu Allah tunjukkan. Sebab apa? Sebab kita tahu, kita tak minta pun benda ni. Berlaku dalam keadaan, saya ingat seorang anak kepada sepupu saya, kuarantin satu rumah, pagi-pagi dalam rumah, sarapan makan bihun goreng. Si kakak nampak adik dah macam lemah, tak larat, suap makan bihun goreng. Kan? Lepas suapan yang terakhir tu, terlentuk dekat kursi sebelah, terus meninggal. Hanya berusia 22 tahun. Kan? Sebab punca kalau nak ikutkan, dia kena dekat tempat kerja dia. Jadi macam dah lama, dia baru menjangkit dekat yang lain. Jadi pernafasan dia tu dah, saya tak boleh lupa. Abang saya satu flat yang sama, ambil gambar, polis datang dekat rumah. Daripada jauh-jauh je, tak boleh datang dekat. Dan ada seorang sepupu saya di GH, Hospital Besar KL, kami memang menangisi kematian dia sebab hari keempat baru boleh bawa jenazah keluar. Kenapa sampai 4 hari muslimat? Ketika itu GH ada 100 ke 120 mayat. Masya Allah kan. Jadi abang saya ni ambil risiko lah sebab adik-beradik yang sepupu anak-anak dia semua kuarantin. So abang saya imam dekat flat tu, dia pun ambil, tak apalah kita je saudara yang dekat kat sini, tak apa kita pergi nak tuntut jenazah.
Sebenarnya risiko juga tu daripada pagi duduk dekat GH dalam keadaan macam tu, ambulans tu jangan cakap lah. Masya Allah. Okay? Jadi perkara-perkara macam ni rupanya antara hikmah sekarang makin mengukuhkan hubungan. Jiran-jiran yang dulu tak kenal, bila tahu dia kena COVID, ya Allah bang, apa yang kita nak tolong ni? Ni seorang lagi ni dengar dekat grup taman ni. Tolonglah beli sarapan, nanti lebihkan sikit sangkut kat rumah tu. Tak pernah berkenalan, tiba-tiba berkenalan. Dan sekarang lepas daripada COVID, yang dulu tak ada kat surau, sekarang ada dekat surau. Sebab apa? Muslimat dirahmati Allah, hikmah. Jadi kita nak cari Allah create satu benda untuk kita ni, untuk kita tempuh je. Rupa-rupanya bila kita tempuh dengan satu amal soleh, berganda-ganda lagi perkara soleh yang kita boleh ambil peranan, yang kita boleh ambil cakna sama-sama, yang kita boleh rebut peluang untuk mengumpul pahala dan pahala lagi. Masya Allah. Okay? Jadi jangan pandang buruknya saja. Itu saya kaitkan. Rugilah anak yang diuji dengan ibu dan ayah yang sakit, tetapi membiarkan mereka bahkan berlepas tangan untuk menjaga mereka dengan baik. Saya ulang sahabat-sahabat. Rugilah anak yang diuji dengan ayah dan ibu yang sakit. Kan? Tapi dia tak mengambil peluang. Dia biarkan mereka bahkan berlepas tangan. Alah, Kak Ngah lah jaga. Kak Ngah bukan kerja pun. Dah tahu dah Kak Ngah tak kerja, takkan sebulan langsung tak boleh jenguk. Mentang-mentang lah Kak Ngah tu suri rumah yang paling dekat dengan mak ayah. Kamu dah lah tak boleh balik sebulan sekali. Tanya tak khabar Kak Ngah? Cukup tak duit belanja? Siapa yang bawa pergi hospital? Hantarkan tak kenderaan? Dah lah Kak Ngah tak boleh bawa kereta nak bawa mak ayah pergi hospital. Kenapa kita daripada KL ni kita tak bantu? Ni hujung minggu ni mak nak pergi hospital. Kau macam mana Ngah? Okey ke? Dah aku okey. Macam mana aku tak boleh bawa kereta ni? Tak apa, aku hantar Grab siap depan. Aku siap je kan mak je. Aku bayar dah bank in siap daripada sini. Itu mencantikkan hubungan adik-beradik, sebab adik-beradik kita rasa hilang penat disokong walaupun dari kejauhan. Kita sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, tanya khabar pun tidak. Tapi bila mak sihat, kita sibuk tanya, kat mana letak baki-baki harta dia. Terasa mak tu muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab masa aku sakit, kau tanya khabar pun tidak. Aku dah boleh bercakap semula sihat, kau tanya. Kan sebab apa? Nampak dah dek mata orang tua siapa selepas kematian dia akan kekal mendoakan. Masya Allah. Okay, dengan ujian ini, setiap kali memandikan mak, saya rasa ingin berebut dengan adik-beradik yang lain. Suasana ni sangat indah muslimat. Rasa macam rugi kalau tak rebut peluang tu. Rasa macam berebut. Kalau dalam family group tu pagi ni siapa yang nak mandikan mak ni? Bukan yang duduk satu rumah kadang-kadang. Sebab yang duduk satu rumah tu dah memang penat dengan tak jaga, tak tidur malamnya. Jadi yang kat luar daripada asalkan boleh start motor, boleh ni, jangan mandi dulu, insya-Allah aku sampai sebelum pukul 8. Berebut. Kerana apa muslimat? Terkenang saat dari hari pertama kita dilahirkan. Mana ada bayi yang pandai mandi sendiri? Tak ada. Daripada kita dilahirkan, doktor misi yang angkat. Mak kita tak larat masa tu. Tak ada seorang pun yang boleh pergi bilik air sendiri untuk mandi. Semua sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mak kita sakit menahan, keluar daripada hospital. Balik ke rumah, kadang-kadang tak disantuni oleh orang tuanya. Sakit lagi tu. Ada yang suami tak bantu, mandikan anak-anak sendiri. Tak ada siapa pun bayi yang boleh uruskan dirinya sendiri. Itu beza sebenarnya manusia dengan binatang. Ada di kalangan binatang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, keluar-keluar je dia yang merangkak cari susu ibunya. Faham ya muslimat? Tapi bayi manusia tak ada pun yang merangkak mencari susu ibu. Kena angkat duduk di atas pangkuan. Nak cerita kita ni nak tunjuk hebat macam mana. Okey, tapi binatang yang tak ada akal tu kadang-kadang lebih sayangkan ibunya. Mereka saling berkasih sayang. Kita pula baru bertindak, berlangkah sikit, ada pangkat sikit, semua kita gunakan. Saya sibuk, saya tak sempat. Muslimat dirahmati Allah. Jadi duhai anak-anak yang rasa mengeluh bila memandikan mak ayah yang sakit. Penat tahu sahabat-sahabat. Minggu pertama, minggu kedua memang kena 4 orang angkat mak saya masa tu. 4 orang, di bahagian kaki lain, bahagian bahu lain, yang tampung bawah punggung lain. Masya Allah, sebab dia dah lemah terus.
Tak boleh. Bila kita angkat dia menangis dia kan. Mak ni dah menyusahkan anak-anak mak semua. Sebab masa tu tak tahu cara. Lepas tu panggil orang yang fizio datang rumah. Tak apalah bayar lebih sikit. Sebenarnya kami nak belajar ni. Sebab tengok kat hospital tu seorang pun boleh angkat. Cara tak kena, kita tak tahu. Jadi bila panggil orang datang rumah lah macam ni, dia bagi kita kursus nak angkat macam mana. Sebab yang sakit ni dah tak ada tenaga dah. Kita kena ada cara mengangkat. Oh lama Allah bagi kepakaran tu, seorang pun boleh. Dah makin tersusun jadual. Syaratnya daripada awal tu kita sama-sama. Kan kita mula-mula je susah macam ni, insya-Allah. Saling memberi semangat, insya-Allah. Okay, jadi yang saya ni yang paling sibuk kononnya Google satu persatu macam mana ya Allah nak bagi kursus adik-beradik tahu macam mana cara untuk mengangkat yang betul. Bila dah tahu tu sambil gelak-gelak je. Angkat pergi wheelchair, daripada wheelchair bawa pergi bilik air. Siap boleh gurau-gurau dalam bilik air, mandi, syampukan, bak sabunkan badan mak. Ni semua rezeki siapa yang dapat buat. Letakkan dalam akalmu agak-agaknya selama mana aku ingin khidmat begini. Kalau kita dapat peluang menyentuh ibu ayah kita, mengurus sendiri mereka saat sakit. Cuba letak agaknya berapa lama aku akan dapat peluang macam ni. Jangan rasa beban. Tapi rasa lepas ni dapat lagi tak peluang macam ni. Sebab orang yang dapat menyentuh tubuh ibu dan ayahnya, seperti mana ibu dan ayahnya menyentuh dia ketika bayi dulu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini satu kemuliaan luar biasa. Saya nak merayu kepada anak-anak yang mendengar saat ini. Kalau rasa terbeban, mak tu sikit-sikit nak balik rumah kita. Mak tu tak selesa duduk rumah adik-beradik lain. Cuba ada istilah berebut mak nak duduk dengan kita. Jangan ada istilah kau lah pula asyik aku je. Jangan, sahabat-sahabat. Kalau adik-beradik lain tak nak, jangan kita rasa beban. Tak apa mak duduk kat saya. Kalau kita rasa suami kita tak sporting, pujuk suami kita dengan ilmu yang kita ada. Ya Allah bang, kita selama ni kerja siang malam, rasa macam hutang keliling pinggang lagi. Mana tahu dengan ada mak dalam rumah tangga kita ni. Ikhlaskan hati, lapangkan dada, duit yang masuk tiap bulan itu juga. Beli pampers mak, beli ubat mak, tapi ya Allah cukup, wallahi. Allah yang cukupkan. Sebab apa? Sebab kita dah mula mengikhlaskan hati. Orang yang faham ni dia akan berebut dengan adik-beradik dia untuk jaga. Biar mak duduk dengan aku. Tak apa, rumah aku kecil pun tak apa. Aku boleh jaga mak. Sebab kadang-kadang yang paling besar rumahnya, yang paling susah nak jaga mak ayah. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, rasakan. Saya dah jumpa ramai orang mengadu, orang mengaku, betul lah Ustazah, saya ingat jaga mak ayah ni beban. Rupanya baru saya perasan, sejak saya jaga mak saya, satu hutang selesai. Sejak saya jaga mak saya, satu urusan dipermudahkan. Sejak saya jaga mak saya, anak-anak punya pelajaran, saya tak ada masa sangat nak semak homework apa semua. Tiba-tiba elok je dapat best student dan sebagainya. Ini semua luahan rasa mereka. Syaratnya setelah kita ikhlas, kita tak tuding menuding. Dalam pada kita kata ikhlas, kita jaga tu, kita duk sakit hati abang tak jaga dia. Kita duk sakit hati adik tak jaga, adik tak tanya khabar. Memang sakit hati sahabat-sahabat. Kenapa kita je? Anak mak bukan kita seorang. Tapi cuba ikhlaskan. Ini rezeki aku ya Allah. Ini rezeki aku ya Allah. Kita akan dapat syurga kita di dunia. Subhanallah. Okey, jadi kalau orang dapat rasa ini, duhai anak, tidakkah kamu terfikir buruk mana pun seorang anak saat mak mandikan kita, uruskan segala keperluan kita dulu. Pasti hatinya sering berdetik dengan doa. Ya Allah, sempurnakanlah pembesaran anakku. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Ya kan? Masa tengok dia saja, dengar tangis dia, tak sentuh lagi, lahir daripada rahim kita. Kita tak sihat lagi masa tu. Masih rasa sakitnya bersalin. Tapi hati, ya Allah syukur, sihatkan anakku ya Allah, membesar sebagai anak soleh-solehah. Masya Allah. Inilah hati naluri seorang ibu. Muslimat dirahmati Allah. Mesti apatah lagi ketika kita belai ubun-ubunnya, ketika kita usap punggungnya, membersihkan najisnya. Di saat itu pun ibu-ibu yang solehah ada doa. Masya Allah. Sehat tubuh badannya, membesar sebagai manusia yang bermanfaat, berjaya dunia dan akhirat. Doa, doa, doa. Makna seorang ibu ketika menguruskan anaknya punya harapan yang panjang untuk anak tu hidup dalam jangka masa panjang. Sampai nak, biar aku mati dulu, jangan anak mati dulu. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Sebab kita nak anak yang usung jenazah kita, bukan kita usung jenazah anak-anak kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi kita perhatikan, mak ayah melayani kita dengan doa dan kasih sayang.
penuh pengharapan dan kebaikan. Sedangkan kita, saat kita jaga melihat tubuh uzur mak ayah yang sedang sakit, apa yang sebenarnya ada dalam kepala? Tak sedikit sahabat-sahabat yang Allahu Akbar, sampai bila nak jaga mak macam ni? Sampai bila? Kita tak cakap kat lisan, tapi kita takut syaitan yang membisik-bisikkan kejahatan. Itu yang kita rasa penat. Mak kita bertenggek dekat kita, orang lain tak tanya khabar pun. Lalu sahabat-sahabat jauh di dasar hati tu, sampai bila ni? Kita tak kata, ya Allah matikan mak aku cepat, tak kata. Tapi perbuatan kita, detik hati kita ni seolah-olah macam nak kata, matilah cepat-cepat, senang. Mak ayah bila uruskan anak tak pernah macam tu. Tapi anak-anak bila menguruskan mak ayah, jangan bohong diri. Sebab dia rasa aku tak boleh nak kerja dengan senang, aku tak boleh ke sana sini sejak ada mak ayah aku. Tak sedikit jauh di dasar hati ada anak-anak yang begitu. Maka cepat-cepat istighfar. Istighfar, perbetulkan niat. Sebab kita takut kita mati dalam keadaan merasa beban menjaga ibu dan ayah kita sendiri. Allahu Rabbi. Entah sampai bila mak akan begini. Mungkinkah tidak lama lagi mak akan ke rahmatullah, kembali kepada penciptanya. Sebab kita tahu logik akal kita mengatakan yang sakitlah mati dulu, yang tua lah mati dulu. Dan bukan sedikit cerita-cerita yang menjaga mati dulu daripada yang dijaga. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Semuanya kehendaknya Allah. Semua kehendaknya Allah. Semalam siapa yang baca Facebook saya, muslimat dirahmati Allah, saya berkongsi tentang seorang, bukanlah pakcik sebenarnya. Dia lahir tahun 71, tahun ni umur dia 50 tahun. Kalau orang KL biasa pergi Sogo, belah-belah jalan tar tu, orang Setiawangsa, memang selalu nampak Abang Azmi ni. Masya Allah, dia duduk dengan wheelchair, muslimat dirahmati Allah. Kadang-kadang dia jual keripik-keripik lah, roti-roti, apa saja yang boleh menambah pendapatan dia. Semalam lepas saya di Al-Falah, saya lunch dengan sahabat-sahabat timah khidmat. Terus saya ke depan Sogo. Saya duduk macam minah tembok dekat depan Sogo tu. Kan sebab saya telefon dia kata saya ada dekat depan Sogo ni. Ustaz pula tak ada tempat parking. Saya pun duduklah depan dia menghadap dengan anak saudara saya lelaki seorang, tukang jadi wartawan, cameraman. Muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Dalam program saya membawa warga emas, fakir miskin, asnaf untuk ke Baitullah. Okay, lama dah orang calonkan nama dia ni, orang cadangkan, tapi saya tak, macam yelah tak ada kesempatan nak bertemu. Tapi bila macam seat 11 Disember yang akan terbang, ada satu ujian yang menyebabkan sepasang suami isteri terkandas, tak boleh terbang sebab masalah dokumen, dan kita kena bagi nama dekat airlines lewat-lewatnya hari ini. Jadi semalam saya gagahkan jumpa dia, saya sembang. Masya Allah muslimat dirahmati Allah, betul ke ustazah nak bawa saya pergi Mekah ni? Saya dah lama dah berdoa ustazah, sampai saya mimpi saya boleh berjalan. Dia tak boleh berjalan, full wheelchair. Kaki ada tapi kaki dia lembik. Kalau dekat rumah dia berjalan dengan tangan dia sampai bengkok. Jadi dia akan naik dekat wheelchair dia tu, saya pun tak dapat bayangkan macam mana. Tapi mulanya kita nak cari seorang lagi sponsor untuk bawa adik-beradik dia ke siapa untuk bantu dia. Dia dengan sangat yakin, tak payah risau. Saya seorang pun saya boleh sebab saya pernah duduk pondok dulu. Saya uruskan diri saya sendiri semua. Masya Allah, kita tengok dia atas bawah. Solat jemaahnya kerap. Solat 5 waktunya tak pernah tinggal. Itulah kerusi roda dia menjadi saksi, muslimat dirahmati Allah. Dan dia macam mimpi sebab dia kata arwah mak dia kumpul duit sampai mati tak pijakkan kaki ke Mekah. Jadi kalau saya dapat pergi Mekah ni ustazah, Masya Allah, kan pendekkan ceritanya, dia rasa bahagia sangat. Semalam lepas dia buat kerja-kerja dia pukul 10.30. Lepas saya jumpa dia tu, saya terus ke Ipoh urusan serahkan jemaah umrah punya beg apa semua. Kemudian saya patah balik ke KL pukul 10.45. Saya telefon dia, nangis-nangis. Sahabat-sahabat baru bercerita dengan adik dia pun tak percaya. Jadi pagi tadi ustaz bawa dia pergi immigration. Ambil gambar, nak buat urusan pasport semua. Lepas tu ada masalah. Dia punya jari ni tak boleh chop jari sebab tangan OKU kan. Tak boleh chop. Mujur ustaz uruskan sendiri. Ustaz bawa pergi JPN sebelah pula. Pergi JPN sebelah, keluarkan satu surat. Tapi bila nak bawa ke Mekah ni pengalaman ustaz. Jadi bila bawa ke Mekah, kenalah translate kan daripada surat bahasa Melayu tadi tu. Bawa pula pergi Institut Terjemahan Negara. Bawa pergi sana, muslimat dirahmati Allah. Saya boleh terbang ke ustaz. Lulus dah bang semua. Dah insya-Allah tak ada masalah. Doa je banyak-banyak.
Masya Allah, senyuman dia tu muslimat, saya rasa macam tak pernah tengok orang senyum semanis itu. Sebab cita-cita dia, impian dia. Saya pernah mengaji pondok dulu, seorang ustaz bagi tahu saya, kalau kita niat je, kita buat je apa yang Allah suruh, doa je banyak-banyak, satu hari Allah akan kabulkan. Inilah harinya ustazah, saya tak sangka saya akan pergi ke Mekah. Masya Allah, muslimat dirahmati Allah. Tolong ya sahabat-sahabat Masjid Mukminun, bantu dengan doa. Permudahkan, insya-Allah hamba Allah ni, saya tak sabar walaupun saya tak terbang untuk grup 11 Disember ni, tapi saya mengiringi mereka sampailah insya-Allah saya bagi seorang teman untuk dia, kemudian ustaz-ustaz yang mengiringi, semuanya insya-Allah dipermudahkan. Sebab kami dah bawa dah golongan-golongan yang macam ni sebelum ni, hatta orang buta kami pernah bawa. Masya Allah, barakahnya, auranya tu luar biasa. Lagi nampak grup tu macam senang diurus, lagi macam kurang sangat ujian. Bila dia berterima kasih, abang jangan terima kasih kat kami, kami yang patut terima kasih. Sebab mereka ni adalah golongan ad-du'afa, golongan-golongan lemah. Quran bagi tahu kita ni mesti tolong orang lemah. Kalau kita tolong orang lemah, Allah akan muliakan kita. Masya Allah. Tapi kita selalu pandang mereka sebelah mata. Mereka berterima kasih dengan kita. Patut pengalaman Ustazah Zai sendiri, bila kita bawa orang-orang macam ni, rasa macam Masya Allah. Ingat lagi masa kami bawa orang kerdil suami isteri tu, polis-polis Arab ni semua bagi. Padahal patutnya yang teman dia ni seorang je, tapi polis bagi 8 orang, 10 orang belakang ni duduk dalam raudah sampai lama-lama berjam-jam. Sebab temankan orang kerdil tu. Siap polis-polis tu nak angkat orang kerdil tu berjalan-jalan kan. Korang yang lain teman ni duduk kat situ. Ustaz kata, yang tak ada lagi korang kerdil macam ni kita bawa lagi. Oh, senang. Suka je kan sahabat-sahabat. Tapi nak menguruskan tu bukan mudah lah macam tadi tu. Subhanallah sahabat-sahabat. Saya seronok sebab daripada mereka tu kita belajar. Ya Allah, orang macam ni. Minta maaf bang kalau nak pergi toilet apa macam ni. Ustazah jangan risau. Saya masuk keluar tandas semua saya buat sendiri. Tapi minta maaf Ustazah, saya kalau kat rumah tu ada tandas khas saya lah. Jadi saya kata tak apa, nanti kita pergi farmasi, kita beli yang baru, masuk dalam beg besar, bawa nanti pergi sana. Dia duduk dulu atas lantai tu, buang dekat tandas khas dia, nanti buang dekat mangkuk tandas yang betul, flush dia sendiri. Dia cuci sendiri. Oh itu je alatnya, itu je. Tak payah bawa yang dekat rumah tu, nanti kita beli yang baru. Kalau ada yang tu lagi senang lah Ustazah, sebab saya tak boleh naik dekat mangkuk tandas yang atas tu. Kita pun baru, ya Allah, ya Tuhanku, kita tak pernah tahu akal sampai macam tu Allah bagi sahabat-sahabat muslimat. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Baik, ke situ pula dah ceritanya. Minta maaf. Okay? Minta maaf ya, jangan marah. Tapi saya rasa excited sangat sebab saya dapat menyelami, merasai jiwa mereka. Masya Allah, saya tak dapat bayangkan kalau orang macam ni diterbangkan, dapat ziarah makam Rasulullah, sahabat-sahabat. Sebab semalam dia cerita kat saya dah mimpi, saya dah sampai dekat tempat Rasulullah tu. Siap saya boleh berjalan ziarah tempat Rasulullah tu, dia cakap macam tu. Kemudian saya boleh bertawaf. Dah Ustaz Azwan pula nangis-nangis dengan cerita dia. Yang macam mana kalau dia balik nanti dia boleh jalan sungguh. Kan? Doa je lah kan. Dah pelik-pelik pula dia. Memang kaki dia memang kesian sangat. Tapi tak pernah meminta-minta. Siapa yang tengok video dekat Facebook saya semalam muslimat, saya tak pernah nakkan harta. Cuma saya berdoa, saya nak pergi Mekah. Saya jual sambal, saya jual ni, saya buat sendiri. Supaya modal dia sikit, Ustazah, saya buat sendiri, saya tak ambil dekat orang. Saya kumpul duit. Saya nak pergi Mekah. Subhanallah, terima kasih Allah menjumpakan Ustazah Zai dengan orang macam tu. Okay, saya tak jumpa kalau orang tak recommend, kalau orang tak cerita muslimat. Okay? Bahkan mereka mahu anak-anak terus membesar dengan sihat. Biarlah pindahkan sakit itu kepadanya. Ini jiwa seorang ibu. Kalau dia nampak anaknya sakit, dia berdoa pada Allah. Berani seorang ibu berdoa pada Allah, ya Allah kalau boleh pindahkan sakit anak itu, pindahkanlah kepada aku. Pernah tak ibu-ibu berdoa macam tu? Kita tak sanggup tengok anak kita sakit. Tapi berapa ramai anak-anak yang minta begitu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah Zai hari tu macam nak berdoa, ya Allah kan mak dah tak boleh nampak dah, kalau boleh mati, tak jadilah nak doa, tak jadi. Sebab nak ngajar, nak baca Quran kan sahabat-sahabat. Nak kata solehah macam mana? Tak jadi, Allah engkau lah yang tahu. Takut hati ni. Maknanya kita insaf ni. Kalaulah dia pusing, saya yang dalam keadaan macam tu, mesti mak saya kata, tak apalah doktor, ambillah mata saya kalau boleh. Tapi kita ni muslimat, mak ni dah tiba. Kalau kita cakap dia, mak
Kalau ada mata orang pindah, doktor kata boleh, tak payah, mak dah tua, dah memang layak dah untuk masuk dalam kubur tu. Kau hidup kena betul-betul taat pada Allah. Gunakan mata untuk ibadah, gunakan kaki untuk ibadah. InsyaAllah mak redha ni. Muslimat dirahmati Allah. Jadi kita rasa tak baiknya lah kita ni. Kalau mak mesti biarlah sakitnya dipindahkan kepada aku. Masya Allah. Ya Allah, kau rahmatilah ibu dan ayah kami ini, wahai Allah. Okay? Semua ibu, semua anak-anak, tolong. Sebab apa dalam minda kita, sahabat-sahabat, ini daripada saya darjah 2 lagi. Saya darjah 2, saya ingat lagi saya berceramah dekat atas pentas. Bersyarahkan muslimat, tak dapat bayangkan. Kain songket, masa tu kan ingat lagi, kain songket pun pinjam. Bila ustazah nak masuk pertandingan nasyid ke, syarahan ke, sian mak saya berjalan. Siapa ada kain songket, cikgu dia nak warna hijau pula, selalu warna merah pun pinjam, warna hijau pun pinjam muslimat. Jadi pakai baju putih, kainnya bertukar-tukar, jap masuk syarahan, jap masuk baca Quran, jap masuk ni kan. Jadi saya tak boleh lupa suasana tu. Dan ayat ni sampai sekarang saya tak boleh lupa. Ustaz kata ayat ni kena hafal. Syarahan dalam bahasa Arab darjah 2 kena hafal. Jadi sampai hari ni saya hafal. Rupanya tentang mentaati ibu dan ayah. Jom kita baca sama-sama. Khususnya yang dah mengantuk. 1 jam dah ustazah ni bercakap kan. 1 mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Allah. Kita baca, kita macam dapat rasa apa Allah nak kata pada kita. Dan Tuhanmu telah memerintahkan, wa qadha rabbuk, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Sahabat-sahabat, dalam bab mentaati Allah, mentaati ibu dan ayah, itu juga antara cara penyembahan, yakni ketaatan kita kepada Allah. Walaupun mak ayah kita bukan orang baik dengan kita, tapi Allah yang suruh kita buat baik kepada mak ayah kita. Faham ya maksud? Kalau orang memberi 1001 alasan untuk tidak buat baik kepada mak ayah dia, macam mana dia sujud kepada Allah, Allah tidak akan muliakan kamu. Masya Allah sahabat-sahabat, ada banyak kisah. Besok subuh, lepas subuh, saya bergerak ke Terengganu, Kelantan. Sampai hari apa? Selasa kot. Okey, muslimat dirahmati Allah. Kemudian dalam perjalanan, Allahumma salli ala Muhammad. Apa saya nak sebut tadi pasal Terengganu, Kelantan? Lupa dah. Allah tak bagi cerita sebab dah pukul 4. Ada je cerita Ustazah Zaid ni. Okey, nanti ingat saya cerita balik. Okey. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Sembah Allah sungguh-sungguh. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, itu tanda, lambang, cara ketaatan kita kepada Allah. Jangan faham taat kepada Allah tu tutup aurat, solat 5 waktu sehari semalam. Salah. Sayang kalau orang beragama dengan hanya solat, puasa, zakat. Sebab tak ramai orang ke syurga dengan itu. Orang ke syurga sahabat-sahabat yang tadi itulah. Kenapa adik-beradik lain tak ambil tahu pasal mak ayah ni? Kenapa mak ayah rumah aku paling kecil kat KL ni tapi suka duduk rumah aku ni? Ya Allah, ikhlaskan hati aku ya Allah. Kita minta dengan Allah. Sebab sahabat-sahabat muslimat, mungkin itu caranya Allah nak buka luas pintu syurga untuk kita. Okay, kalau kita tak minta bantuan Allah, kita takkan kuat. Okey, jika salah seorang daripada, dan hendaklah engkau berbuat baik, kalimah wabil walidaini ihsana, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu dan bapa. Hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan peliharaanmu.
Kan bukan semua orang direzekikan mak ayahnya sampai tua berada dalam jagaan dia. Ada orang sahabat-sahabat dirahmati Allah tak beribu, tak berayah dalam usianya kecil lagi. Okey? Dalam pada kita melalui 1.5 tahun COVID di Kementerian Pelajaran, 5,000 lebih anak-anak menjadi yatim atau yatim piatu sebab ibu atau ayahnya meninggal COVID. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking menyergah mereka. Maknanya dalam ayat Al-Isra' 23, itu pun sudah dipandang macam anak yang derhaka. Kalau kita, ya Allah, ni kita bila faham ayat ni muslimat dirahmati Allah, aku selama hidup ni berdepan dengan mak ayah aku ni berapa juta kali dah kita sebut. Faham ya maksud? Bukan saja tu, kita sambung lagi tak puas hati dengan mak ayah sendiri. Allahu Rabbi, betapa indahnya muslimat dirahmati Allah kalau kita memahami, kita tahu betapa kalau kita sakit macam mana pun depan mak ayah kita jangan pernah tinggikan suara. Nak dapat sekarang ni susahnya, Allahu Rabbi. Tetapi katakanlah kepada mereka qaulan karima, perkataan yang mulia, yakni yang bersopan santun. Katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni bersopan santun. Kita rasa sakit ni macam nak cakap. Lagi-lagi bila orang tua dah semakin tua. Sahabat-sahabat, orang tua dah semakin tua. Okey, saya tulis juga di Facebook saya 2 hari lepas. Saya melihat satu suasana di Masjid Al-Mustaqim Ampang. Ni yang dalam talian mungkin duk ingatlah cerita saya. Okey, saya dah mengajar, bukan duduk atas kursi macam ni di ruang solat. Saya nampak seorang wanita nak datang majlis ilmu, dia pimpin seorang lelaki. Suami dia lah kot, takkan bapak dia, macam sama-sama tua je. Tapi muslimat dirahmati Allah, hati saya duk ingatkan orang yang nak jumpa saya sekejap lagi ni. Kan kita pun tak apalah, sekejap lagi sembang. Rupa-rupanya dia pimpin suaminya ke majlis ilmu, makcik ni. Sebab dia memang nak pergi masjid, dia nak dengar majlis ilmu, tapi suaminya dah uzur. Uzur masih boleh lah berjalan pelan-pelan. Dia yang bawa kereta, keluar daripada pintu kereta, pimpin, dudukkan kat masjid. Yang kagumnya pakcik ni ikut je muslimat. Agaknya kalau suami acik-acik Subang ni macam mana? Aku seorang je lelaki nak pergi, orang lain ni semua perempuan. Biar aku duduk rumah lah. Masalahnya acik ni kata duduk kat rumah, muslimat dirahmati Allah, ada orang ketuk pintu dia buka. Kan dia ikut orang tu pergi kat mana-mana. Dah isteri dia balik tak jumpa. Takkan saya nak tunggu lama mana, ustazah dah tak sihat dan ni. Kan jadi saya pun pergi juga masjid dengan majlis ilmu. Kemudian bawa dia dudukkan. Allah, hai. Elok dibelai-belai belakang. Ustazah Zai terasa, ya Allah, syurga ke aku bila melihat orang tu. Balik cerita kat ustaz, bang nanti kalau abang tua agak-agak saya buat tak macam tu. Macam tak je ustaz kata kan. Sibuk semacam isterinya. Maksudnya muslimat dirahmati Allah subhanallah kan. Itu mak ayah kita. Kan di mana anak-anaknya. Saya percaya insya-Allah dia mempunyai anak-anak yang soleh-solehah, tapi betapa solehahnya seorang isteri. Dudukkan kat situ. Sebab ustazah dekat rumah dia okey, tapi saya tak nak dia keluar rumah, nanti dia buka api sorang-sorang. Bayangkan kalau kita tak temankan mak ayah kita yang dah tua. Okey, sahabat-sahabat, doakan juga Ustazah Zai. Hari ini pertama kali rasa buat pengumuman. Rumah saya yang menjadi Darul Fawaz tu saya tutup sementara. Sebab apa saya tutup sementara? Sekarang ni jadi gudang beg-beg Al-Fawaz Umrah, jadi gudang buku-buku Ustazah Zai. Sebab apa? Muslimat dirahmati Allah, sebab dah setahun dah lebih kurang adik saya yang jaga Darul Fawaz tu bekerja, nak pergi bekerja. Bapak saya dah selesa dah, anak cucu ada kat rumah. Kan dah boleh pergi sekolah ke dah, tapi bapak jangan risau. Adik mengajar dengan anak-anak dia secara online je dekat rumah. Cerialah orang tu. Kalau adik saya pergi bekerja mengajar di Darul Fawaz, sahabat-sahabat anak-anaknya semua bawa, suaminya pun sekali bekerja, bapak saya akan duduk seorang-seorang. Jadi saya cakap dengan Darul Fawaz KL, rumah ustazah yang selama ni jadi madrasah, kita rehatkan sekejap. Saya sayang anak-anak Darul Fawaz ni, tapi nak sebutkan jangan sampai bapak saya duduk seorang-seorang. Jadi insya-Allah dipermudahkan, dan patutlah Allah bagi dalam PKP ni wujud pula Darul Fawaz Utara. Dan besok saya akan ziarah ke Darul Fawaz Kertih untuk khas anak-anak asnaf di sana, baru saya meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu. Okay, jadi insya-Allah muslimat, okay, saya tak boleh sambung untuk tajuk yang seterusnya, setia pada pasangan.
Oh, ni kalau bulan depan datang bawa pasangan masing-masing, senyum sampai telinga dia pun. Tapi rasa tajuk macam ni semua isteri tak berani bawa pasangan. Sekian dimaklumkan. Faham ya? Rasa macam tak layak je ustazah kan. Macam tak berapa nak setia je. Jadi saat menulis ni pun tangan menggigil. Macam mana aku di hadapan Allah nanti. Subhanallah. Moga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Moga Allah redha pada kita. InsyaAllah lain waktu kita bertemu. Malam ni tonton ya. Dengar TV Al-Hijrah. Sebab tajuk tu sangat menyentuh hati lah kan. Dah tua-tua, sahabat-sahabat dirahmati Allah, nak mengharap pada isteri, anak-anak, akhirnya dia duduk sorang-sorang, dia lapangkan dada dia untuk duduk memilih di rumah orang tua-tua. Okay, jadi orang yang duduk di rumah orang tua-tua tu kalau kita sembang macam-macam cerita mereka. Okay. Moga Allah ampun dosa kita dan beri kedudukan yang terbaik dari dunia sampai akhirat. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.